Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam dalam terkawal 2025 buat seluruh keluarga Malaysia. Anda bersama saya Aina Bila dan ini berita AADK edisi 16 Mac 2022. Antara tajuk utama edisi ini: masalah penyalahgunaan dadah di Pulau Pinang jejas keselamatan penduduk. MTMD Negeri Sembilan sasar penghijauan 2 KBT bagi tahun 2022. Agenda Nasional Malaysia Sihat ANMS bermatlamat menjadikan rakyat Malaysia sihat sejahtera. Kebersihan persekitaran adalah penting ke arah kelestarian alam sekitar. Kita bertanggungjawab ke atas persekitaran bersih dan selesa yang menyokong kesihatan. Kebersihan tanggungjawab semua. Jaga kebersihan persekitaran untuk kesejahteraan kesihatan. Agenda Nasional Malaysia Sihat, sihat sepanjang hayat. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan atau KPKT komited memberikan sokongan penuh pada usaha Agensi Antarabangsa atau AADK menghijaukan kawasan berisiko tinggi atau KBT di Pulau Pinang agar bebas daripada permasalahan dadah. Menterinya, Datuk Seri Rizal Merican Naina Merican berkata, berdasarkan data AADK, kawasan Pulau Mertajam, Bakau Tua dan Kuala Muda dikenal pasti lokasi KBT terlibat dalam penyalahgunaan dadah. Menurut Datuk Seri Rizal Merican Naina, komitmen AADK terus memperhebatkan inisiatif memulihkan kawasan berisiko tinggi dilihat bukan sahaja membantu mengurangkan salah laku sosial dan jenayah, bahkan mewujudkan persekitaran selamat buat komuniti. Jelas beliau, konsep kehidupan berdaya huni yang diterapkan di peringkat KPKT tidak tertumpu pada aspek pembangunan perumahan, infrastruktur dan kemudahan semata-mata. Sebaliknya, konsep tersebut turut memfokuskan pada kesejahteraan dan keselamatan masyarakat secara umum. Datuk Seri Rizal Merican Naina juga menegaskan bahawa sekiranya masalah penyalahgunaan dadah dan substan tidak ditangani segera dengan kerjasama semua pihak, bimbang ia merencatkan hasrat kerajaan untuk mewujudkan kehidupan berdaya huni. Beliau berkata demikian selepas merasmikan Karnival Kuala Muda bebas di perkarangan Madrasah Al-Saadah di Kuala Muda, Pulau Pinang pada Ahad lalu. Hadir sama pengarah AADK Pulau Pinang, Puan Elmariah Chung dan pengerusi skuad AADK seberang Perai Utara, Encik Muhammad Syukri Encik Awang. AADK menyasarkan penghijauan di 2 KBT iaitu Mukim Romping Jempol dan Mukim Ampangan di Seremban bagi tahun 2022. Menteri Besar Negeri Sembilan Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin Harun berkata, sasaran itu dibuat selepas Mukim Gemenceh berjaya mencapai status hijau berdasarkan kriteria penghijauan KBT penyalahgunaan dadah bagi tahun 2021. Menurut Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin, menerusi sokongan pemimpin masyarakat, usaha membanteras penyalahgunaan dadah dapat dilaksanakan dengan baik. Katanya, sokongan padu daripada Yang Berhormat Ahli-Ahli Parlimen dan Yang Berhormat Ahli Dewan Undangan Negeri ADUN di semua daerah di Negeri Sembilan berpotensi menghasilkan program anti dadah berimpak tinggi. Ini termasuklah menggerakkan pelan tindakan penghijauan KBT 2022 secara bersama agar isu penyalahgunaan dadah di Mukim Romping Jempol dan Mukim Empangan Seremban dapat dikawal. Beliau berkata demikian ketika mempengerusikan mesyuarat Majlis Tindakan Membanteras Dadah MTMD Negeri Sembilan Bilangan 1 2022 di Seremban, Negeri Sembilan pada Selasa. Turut menyertai mesyuarat itu ialah Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan Yang Berhormat Datuk Dr. Razali Abdul Malik, Ketua Pengarah AADK Tuan Sutin Ahmad Melon dan Pengarah AADK Negeri Sembilan Dr. Hadijah Baba. Sementara itu, pada MTMD Negeri Sembilan Bilangan 1 2022, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Aminuddin menyerahkan sistem Client Capital Recovery Empowerment MyCare kepada Tuan Sutekno bagi menggantikan sistem manual. Dalam program MyCare menyumpahkan cetusan idea saya di Negeri Sembilan yang meminta agar AADK Negeri Sembilan mengambil inisiatif membantu klien dari pelbagai sudut yang melibatkan pelbagai agensi awam dan swasta. Kajian kes ke atas klien dan bekalan data diperlukan bagi tujuan penyaluran bantuan kepada klien bertujuan mengukuhkan kepulihan klien.
Program MyCare diputuskan dalam mesyuarat Majlis Pemerintah Dadah MTMD bilangan 1/2021 selepas mengambil kira persetujuan semua ahli mesyuarat dan manfaat yang bakal diterima oleh daripada program ini. Melalui program ini, klien bukan saja dibantu dari segi rawatan, kepulihan, tetapi juga memberi fokus kepada pembangunan kerjaya, pengetahuan, kemahiran, keluarga, kesihatan dan keselesaan tempat tinggal. Sejak program ini dilancarkan, pelbagai bantuan telah disalurkan melalui rakan strategik AADK seperti Pemadam, Jabatan Pertanian, Jabatan Kebajikan Masyarakat, Jabatan Agama Islam, Jabatan Pendaftaran Negara, Jabatan Sukarelawan Negara, LPPKN, pihak berkuasa tempatan, NGO dan lain-lain. Warga kerja AADK daerah Kelang disarankan terus proaktif meningkatkan nilai tambah dan produktiviti perkhidmatan dalam usaha memerangi permasalahan dadah khususnya di daerah tersebut. Saranan itu dizahirkan oleh Ketua Pengarah AADK Tuan Sutekno Ahmad Belon ketika mengadakan lawatan kerja ke AADK daerah Kelang baru-baru ini. Pada sesi turun padang berkenaan, selain menyampaikan amanat menitik beratkan kualiti sistem penyampaian perkhidmatan, Tuan Sutekno turut diberi taklimat oleh Ketua Daerah AADK Kelang, Tuan Muhafizat Effendi Mat Issa mengenai gerak kerja di agensi daerah terbabit, antaranya melibatkan unit rawatan, perubatan dan pemulihan, unit penguatkuasaan dan keselamatan dan unit pencegahan. Seterusnya, Tuan Sutekno melakukan lawatan kerja ke AADK daerah Port Dickson, Negeri Sembilan pada Selasa. Lawatan kerja itu diadakan bagi melihat gerak kerja di peringkat daerah selain beramah mesra dengan warga kerja AADK di daerah berkenaan. Dalam siri turun padang itu, beliau menyampaikan amanat dengan menekankan aspek pelaporan profil orang disyaki OYDS di sesuatu tempat bagi memudahkan tindakan diambil. Pada masa sama, Tuan Sutekno diberikan taklimat operasi oleh Ketua AADK daerah Port Dickson, Puan Nurin Syuida Othman. Sebelum ke berita seterusnya, kita berhenti rehat seketika. Seketika nanti, perkasa program tangani isu penyalahgunaan dadah dalam kalangan kanak-kanak. AADK Melaka fokus program penghijauan di 10 kawasan berisiko tinggi. Adakah anda okey? Let's talk. Minda sihat. Hai, stresnya. Hei, kenapa? Cuba cerita. Let's talk. Segannya nak cerita. Hai, kita kan kawan baik. Ceritalah. Let's talk. Hai, boleh abang bantu? Yes, biar abang uruskan. Let's talk. Adakah anda okey? Let's talk. Minda sihat. Bertemu kembali. Timbalan Ketua Pengarah Operasi AADK, Datuk Dr. Muhammad Sadi Muhammad Amin mengadakan sesi pertemuan bersama Jabatan Pendaftaran Pertubuhan Malaysia atau JPPM baru-baru ini. Pada sesi pertemuan tersebut, selain mengeratkan hubungan strategik antara pihak AADK dan JPPM yang diketuai oleh Ketua Pengarah JPPM, Tuan Muhammad Narwardi Saad, kedua-dua pihak turut membincangkan mengenai pelaksanaan program pencegahan bersama Pertubuhan Sivil. Sementara itu, Datuk Dr. Muhammad Sadi juga meninjau gerak kerja operasi di Pusat Pemulihan Penanganan Narkotik Puspen Dengkil pada Selasa. Pada kesempatan itu, beliau mengambil peluang bertemu dan beramah mesra dengan pegawai serta kaki tangan di Puspen terbabit. Ini termasuklah mengadakan sesi dialog bersama semua pihak bagi mengenal pasti permasalahan dihadapi yang wajar ditangani pada kadar segera selain mengingatkan warga Puspen Dengkil agar komited melaksanakan tanggungjawab diamanahkan. AADK dan Jabatan Kebajikan Masyarakat atau JKM saling bertukar pandangan dalam usaha menangani isu penyalahgunaan dadah dan substan khususnya melibatkan kanak-kanak di negara ini. Intipati itu antara dibincangkan menerusi pertemuan dua hala melibatkan Pengarah Bahagian Rawatan, Perubatan dan Pemulihan AADK, Puan Siti Mariam Mursidan bersama Pengarah Bahagian Kanak-kanak JKM, Puan Wan Nuraidah Puan Muhammad Zaid di Putrajaya. Saya bersama tim saya daripada Bahagian Rawatan dan Pemulihan telah membuat kunjung hormat kepada Timbalan Ketua Pengarah Operasi dan Pengarah Kanak-kanak JKM untuk membincangkan berkenaan dengan program rawatan dan pemulihan kepada kanak-kanak yang sedang menjalani pemulihan
di pusat-pusat ataupun institusi pemulihan JKM. Kita telah banyak membincangkanlah berkenaan dengan hala tuju ataupun program yang berkaitan dengan rawatan pemulihan kepada kanak-kanak tersebut. Pada dasarnya mereka telah bersetujulah dan telah memberi ruang kepada ADK terutamanya melalui tim MRT untuk memberikan perkhidmatan rawatan dan pemulihan kepada kanak-kanak tersebut. Maksudnya di sini ADK akan pergi kepada JKM untuk memberikan perkhidmatan dan diharaplah kolaborasi ini akan memberi manfaat dan kebaikan kepada kedua-dua jabatan dan juga kepada kanak-kanak yang memerlukan dan menyelamatkan kanak-kanak daripada terus terlibat dengan masalah sosial dan penyakit dadah yang berterusan. Selain mengeratkan hubungan strategik, pihak AADK dan JKM juga memfokuskan pada pelaksanaan program Mobile Recovery Treatment MRT di peringkat bahagian kanak-kanak JKM. Pada masa sama, membincangkan keadaan rawatan yang ideal dipraktikkan dan dilaksanakan melalui program MRT di Sekolah Tunas Bakti seliaan pihak JKM. AADK Melaka memfokuskan program penghijauan di 10 KBT bagi membanteras masalah dadah dan substan di negeri tersebut. Pengarah AADK Melaka, Wan Madihi Wan Saleh berkata, usaha digerakkan secara bersepadu oleh jabatan dan agensi berkaitan sejak tahun lalu adalah sejajar sasaran kerajaan negeri untuk menurunkan 30% jumlah permasalahan dadah menjelang tahun 2025. Kawasan pesisiran pantai di Tanjung Keling dan Pernu di daerah Melaka Tengah serta Kuala Sungai Baru dan Kuala Linggi di daerah Alor Gajah antara KBT yang dikenal pasti terbabit masalah peniagaan dadah. Sementara itu, 6 lagi KBT pula ialah di Kerubung, Peringgit, Malim, Masjid Tanah dan Durian Tunggal yang mana semua data berkenaan diperoleh daripada pelbagai agensi termasuk pihak polis hasil operasi tangkapan di kawasan terbabit. Justru, program penghijauan pada tahun ini, AADK Melaka menyasarkan KBT Masjid Tanah, lokasi pertama dihijaukan sebelum diikuti lokasi seterusnya menjelang tahun 2025. Terdahulu, Wan Madihi yang mewakili Esko Kesihatan dan Anti-Dadah Negeri Melaka, Dr. Muhammad Akmal Saleh merasmikan sambutan peringatan Hari Anti-Dadah Kebangsaan 2022 Hadak 2022 peringkat negeri di Ayer Keroh pada Sabtu lalu. Baik, teruskan dengan segmen Speciality AADK. Pada minggu ini, segmen Speciality merupakan seorang pegawai yang berdedikasi. Siapakah beliau? Jom sama-sama kita saksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursia binti Mat Yunus, berumur 36 tahun. Saya bertugas sebagai pentadbir di AADK daerah Rembau dan telah berkhidmat selama 7 tahun di sini. Sebelum bertugas di AADK daerah Rembau, saya pernah bertugas di beberapa jabatan lain seperti RTM Angkasa Puri selama 1 tahun dan KPDNKK Seremban 2 selama 5 tahun. Permulaan rutin harian saya bermula seawal jam 8 pagi. Sebaik sahaja melangkah masuk ke pejabat, saya akan menyimak kerja-kerja pentadbiran dan menyusun langkah-langkah untuk menyelesaikan kerja tersebut dengan kadar segera. Banyak pengalaman yang saya timba sepanjang bertugas di AADK. Sebagai contoh, fungsi dan bidang tugas yang berbeza berbanding pengalaman saya bekerja di RTM dan KPDNKK. Yang manisnya, apabila saya mampu menyelesaikan masalah rakan sekerja berkaitan hal-hal pentadbiran di tempat kerja. Kebiasaannya, pada masa lapang, saya akan melakukan aktiviti outdoor seperti hiking atau jogging. Pengurusan masa merupakan cabaran utama yang saya hadapi dalam tugasan harian saya di pentadbiran, yang mana memerlukan tindakan segera diambil mengikut tempoh masa supaya tidak melanggar prosedur kerja yang telah ditetapkan. Ibu merupakan idola yang menjadi pembakar semangat saya dalam apa jua tindakan dalam kehidupan. Melihat percekalan dan semangat beliau menjadi inspirasi saya untuk terus berusaha menjadi lebih baik. Penerimaan anugerah perkhidmatan cemerlang ini merupakan penghargaan yang amat besar bagi saya sepanjang bertugas di Agensi Anti-Dadah Kebangsaan. Anugerah perkhidmatan cemerlang ini juga menjadi satu motivasi kepada saya untuk berkhidmat dengan lebih baik dan cemerlang di masa akan datang. Harapan saya kepada rakan sekerja yang lain agar kita semua dapat memberikan perkhidmatan yang terbaik. Bukan semata-mata untuk mendapat anugerah, tetapi anggaplah tugas kita itu sebagai satu ibadah.
#lebih baik cegah, #dadah terkawal 2025, #rembau beradat bebas dadah. Segmen Variety ADK menutup tirai berita ADK kali ini. Kepulihan anda, keprihatinan kami. Lebih baik cegah. Terus ikuti ADK TV dengan subscribe dan like di saluran YouTube ADK TV. Assalamualaikum dan jumpa lagi.